从开始到敬拜到现在，我非常的 enjoy 在这个敬拜里面。Dari awal mulai ibadah sampai saat ini saya sangat menikmati suasana ibadah ini. 我看到所有的弟兄姐妹，在座的人，他们的脸上的光，他们喜乐的笑容，他们站在台上的献诗，他们的回应，让我觉得耶稣在这里。Saya melihat kehadiran jemaat dengan penuh sukacita, kemudian di atas mimbar mereka memuji, meninggikan nama Tuhan. Pancaran dari senyum mereka itu, saya merasakan Kristus sungguh hadir di tengah kita. 我好喜欢在印尼的敬拜，好多的语言，有印尼的话，有英文，有当地的语言，有闽南语，有福州话，mix 在一起，但是我们就在敬拜。 Dan saya sangat suka dengan ibadah di Indonesia ini karena begitu banyak bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ada bahasa Hokkien, itu mix semua menjadi satu. 今天是元宵节，我能够来到印尼，有这个机会站在这里，要特别谢谢牧者给我这样的机会在这里分享。 Saya boleh hadir hari ini di Cap Gome dan boleh sharing firman Tuhan. Terima kasih untuk gembala dan juga diaken di sini. 今年的农历年称之为兔年。 Jadi tahun baru Imlek kali ini adalah tahun kelinci. 去年的 Tiger 是老虎， Tahun sebelumnya harimau. 老虎走的，兔子来了。 Harimau pergi, kelinci datang. 兔子是一个很可爱的动物。 Kelinci itu seekor binatang yang sangat menarik ya. 很多时候它安静在那个地方， Kadang-kadang dia bisa berdiam diri di satu tempat. 但是当危险来的时候，它跳身就走了。 Tapi kalau bahaya datang, dia langsung lompat dan lari. 求神祝福在座每一个人，在这个中国年的时间，在兔年的时间，温驯像兔子这样可爱，但是活泼敏捷，像兔子一样反应很快。 Diharapkan kita setiap anak-anak Tuhan di tahun baru Imlek ini, kita bisa lemah lembut seperti seekor kelinci, tetapi pada saat bahaya datang bisa gesit lincah lompat keluar. 中国人喜欢过节， Orang Tionghoa biasanya suka perayaan. 当这些节来的时候，就张灯结彩， Nah, waktu ada perayaan, wah hiasannya itu meriah sekali. 我们就彼此祝福恭喜 Nah, saling ucapan selamat, 发财。 hoki, facai. 但是我要在这里祝福各位身体健康。 Nah, sekarang hari ini saya mau ucapkan selamat kepada jemaat sekalian, tubuh yang sehat. 3年前，2020年的时候，1月30号，我是在印尼雅加达。 Waktu 2020 Januari saya datang ke Jakarta. 开完会之后，我要准备回台湾。 Jadi selesai meeting di Jakarta ini saya siap-siap berangkat pulang ke Taiwan. 那个时候突然告诉我们说，全世界疫情已经炸开了。 Dan pada saat itu informasi memberitahukan bahwa COVID sudah menyebar di seluruh dunia. 所以那时候大家都在找口罩。 Sehingga semua orang pada saat itu sibuk mencari masker. 我记得印华今年的同工总干事，他特别去找到3盒口罩，当做我的伴手礼送给我。 Jadi waktu itu Sekum dari PGTI ketika saya mau pulang dia siapkan 3 kotak masker sebagai hadiah oleh-oleh untuk bawa pulang. 我说有这么严重吗？ 会有这么严重吗？ Saya tanya, saya pikir apakah memang separah itu? 他说赶快，你一定要有口罩。 Sekum bilang kamu harus segera pakai masker. 从那个时候回台湾之后 ，COVID-19 就全世界炸开了。 Dan betul saja ketika saya sampai ke Taiwan itu betul-betul COVID itu sudah menyebar di seluruh dunia. 而且从中国开始，一直慢慢蔓延到全世界各个地方。 Dari China terus menyebar sampai ke berbagai belahan dunia.
台湾有一段时间比较少，所以我们都觉得好 lucky。 Dan waktu itu di Taiwan penyebarannya tidak sedahsyat yang tempat lain dan kami merasa begitu beruntung. 但是最后也是逃不了，全部都笼罩在这疫情的当中。 Tapi tidak terhindarkan akhirnya Taiwan juga 所以这个整个地球任何一个国家，几乎没有一个地方可以逃过这一劫。 jadi seluruh dunia tidak terkecuali Taiwan semua tidak terbebas dari COVID-19. 所以从2020年开始，我们每天看电视，每天看手机、看网络，就有多少人死掉，有多少人死掉，有多少人不见，有多少人困难在那当中。 Sehingga di 2020 terus itu kita melihat di berita, di koran, di internet, TV, terus memberitahukan berapa banyak yang terus meninggal dunia dan meninggal dunia. 包括美国这个全世界很现代化的国家，都一样死掉了将近40-50万人，比越战、比所有的韩战、比所有的伊拉克战争的人为之下，还更多人死掉了。 Dan bahkan di Amerika, negara yang begitu maju saja, itu hampir 500.000 orang yang meninggal dunia, melebihi peperangan di Vietnam, di berbagai negara. 我们每一个人都准备口罩， Dan setiap kita menyediakan masker. 每一个人不只是口罩，开始头罩、身体、雨衣全部都来了。 Bahkan bukan saja pakai masker, tapi juga pakai APV, pakai alat-alat untuk menjaga diri. 而过去这2年，你会看到有很多在危险的时候，路上很多人在做消毒、清洁、检查、防疫的措施。 Sehingga kita melihat dalam beberapa tahun ini di mana-mana semua itu terus berusaha membasmi virus-virus COVID ini dengan berbagai cara. 我们什么都不敢摸，什么都不敢碰，也不敢握手， Dan nggak berani menyentuh sesuatu, nggak berani jabat tangan. 因为那细菌随时就会来侵犯我们。 Karena COVID itu senantiasa setiap saat bisa datang menyerang 所以你 kita. 的病毒就在我们身边， Karena penyakit itu, virus itu ada di sekitar kita. 它不知道要从哪一个方向进来，我们都不知道。 Dia bisa masuk saja dari mana dan kita nggak 我 tahu. 记得有人要上飞机，他全副武装， Saya ingat ada waktu naik pesawat itu dia kenakan seluruh APV. 他包了一层，再包了一层，再包了一层，连上厕所都不敢去了。 Bahkan sampai dia bungkus badannya itu dengan berlapis-lapis untuk ke WC aja dia nggak berani ke 它 toilet. 是全套的， Karena dia sudah terbungkus 但是也是 seluruhnya. 有些人就不见了。 Dan ada yang sampai seperti ini bungkusannya. 很多人就用各尽其尽的方式把自己罩起来、防护起来、保护起来，没有任何的漏洞了。 Jadi setiap orang menggunakan segala cara untuk menjaga dirinya sampai tidak ada celah virus masuk. 全套的装备 Jadi seutuhnya dibungkus. 就是为了防止这个疫情侵犯到我们。 Hanya dengan satu tujuan supaya virus COVID itu tidak sampai masuk ke tubuhnya. 2020年、2021年、2022年，几乎很多教会是没有人， 2020, 2021 gereja hampir kosong. 会友不见了， Jemaat semua menghilang. 他们躲到家里去了。 Mereka sembunyi di rumah. 那是剩下主任牧师跟副主任牧师在教会了。 Hanya sisa pendeta, gembala sidang, dan rekan-rekan. 一个站在台上，一个站在台下，就这样对着世界讲道了。 Jadi satu berdiri di mimbar, satu duduk di bawah, kemudian mereka langsung khotbah di 我们 kamera. 今天2023年，我们坐在这里，我们可以站在这里，我可以看见你，就是感恩，就是恩典，就是新年快乐。 2023 kita bisa hadir di sini secara fisik, duduk di sini, hati itu penuh dengan ucapan syukur di dalam suasana Imlek. 你是何等的恩典，何等的 lucky， 活着，还活到现在。 Saudara kita semua ini begitu Tuhan pelihara beruntung bisa masih duduk dan hidup sampai hari ini. 这个疫情来，让全世界连自由女神都闭嘴了。 Karena kita melihat karena virus COVID ini membuat semua manusia di dunia ini tutup mulut.
全部戴上口罩。 semua pakai masker. 我们学会了什么？ Apa yang kita pelajari dari hal ini? 我们忘记了恐惧，又迎接了新的一年，就说我们快要解放了。 Kita mulai mau melupakan ketakutan itu dan di tahun yang baru ini kita merasa sudah mau bebas. 我们可以声音放出来，那个声音 Boleh kasih sedikit suaranya. 有吗？这3年真的是恩典。 Sungguh anugerah Tuhan. 我们全世界没有一个例外，我们都面对同样的一个问题。 Di dunia ini tidak terkecuali menghadapi masalah yang sama. 我们看到好多朋友躺在医院的时候，我们就很害怕，因为随时就不见了。 Kita melihat banyak teman-teman kita mungkin ketika di rumah sakit begitu takut karena setiap saat mereka bisa hilang dari dunia ini. 我有好多朋友因为受这个疫情，他们躺在医院的时候，我们都不知道他会不会再回来。 Dan banyak teman saya ketika mereka terbaring di rumah sakit, saya juga tidak tahu apakah dia akan kembali lagi. 这个城市全部空了， Dan ini semua terjadi. 全部餐厅都关了， Bahkan restoran-restoran kita melihat banyak yang tutup. 我们都拿白旗跟神说投降，我输了。 Kita angkat bendera putih berkata kepada Tuhan, Tuhan saya menyerah. 就跟神说：“求你饶了我吧， Tuhan ampunilah kami. 求你保守我们吧， Tuhan pelihara kami. 求你给我们恢复我们原来的样子就好了。 Tuhan pulihkan kembali kami seperti hidup semula itu sudah 我们 baik 会乖 sekali. 一点的， Kami akan lebih baik. 我们会改变的。 Kami mau berubah. 但是慢慢的，疫情好像喊错了， Dan lambat laun COVID sepertinya sudah terkendali. 有很多的疫苗可以打，就控制住了。 Dan ketika banyak orang mulai vaksin, maka COVID semakin terkendali. 但是我们可能很快就忘记，我们曾经差一点点就个 out。 Tapi seringkali kita cepat sekali melupakan, hampir-hampir saja kita juga lewat. 我们一定要汲取这教训， Kita harus ingat akan pelajaran 我们 ini. 一定要知道怎么样面对未来。 Kita harus tahu bagaimana menghadapi hari depan. 求记者说，不要让一个好好的危机浪费掉了。 Jangan biarkan krisis yang terjadi ini kita abaikan, lewatkan begitu saja. 过去3年是非常的危险， 3 tahun sebelumnya ini begitu bahaya. 但是很快我们就活络起来了。 Tapi sangat cepat kita bisa melupakan. 但是不要忘记，我们应该要学会，危险随时从四面而来。 Tapi kita jangan lupa bahwa bahaya itu bisa datang dari mana saja. 我们必须装备自己， Kita harus perlengkapi diri kita. 我们必须预备我们的环境， Kita 我 harus 们必须整个药品、整个防护设施随时随地都可以控制住。 kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan segala peralatan maupun obat-obatan kita siapkan untuk bisa kendalikan semua itu. 当我们2023年的时候，已经慢慢有人把口罩都丢掉。 2023 lambat laun orang mulai membuang masker. 我上个月在美国旅行，整个国家在美国那边跑， Ketika saya tahun lalu pergi ke Amerika dan tamasya di sana, 他们已经不习惯戴口罩了。 orang Amerika sudah tidak pakai 我 masker. 下飞机的时候，我口罩戴得好紧， Dan turun dari pesawat saya masih pakai 他们 masker. 就说不用戴口罩了。 Mereka bilang udah nggak usah pakai masker. 就慢慢3天之后，我也不戴口罩了， 3 hari kemudian saya juga lepas 就 masker 行走自由。 dan bebas berjalan. 但是我们要记得， Tapi 危 ingat, 险随时会来。 kapan saja bahaya bisa datang. 保罗写给以弗所书说，要穿在全副的军装。 Dan Paulus di Efesus mengatakan kenakanlah perlengkapan senjata rohani itu. 穿在全副的军装来面对这世界的挑战、黑暗的权势、各方面的这些威胁在我们身边的，我们必须有全副的军装。 Kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata rohani ini untuk menghadapi kuasa gelap, tantangan di dunia ini dan sekitar di kita. 就好比我们刚刚看到，在防疫的时候有那些措施，
他们在那个地方穿满了衣服，罩住自己，只为了能够保护。以弗所书这边我来读，你们来听，就是在以弗所书第6章第10节到18节这边讲的一些重要的话。他讲，在末了的时候，你们在主里靠着他力量的全能，靠着加力，要穿在神全副的军装，使你能够站住，抵挡魔鬼的攻击跟诡计。所以要拿起神全副的军装，使你们在邪恶的日子可以抵挡，并做成了一切，还站立得住。Firman Tuhan di Efesus 10 ayat 10 pasal 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. 所以要站住，用真理约束你的腰。穿上义的胸甲，并且用和平福音的稳固根基当作鞋子穿在脚上，拿起信心的盾牌，就能够消灭那邪恶一切火烧的箭，还要借着各样的祷告跟祈求，接受救恩的头盔，并那属灵的剑，那灵就是神的话语，时时在灵里面祷告，并坚持能够尽力在这世上警醒，且为众圣徒来祈求。Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju cirakan keadilan. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 当我们穿上全副的军装的时候，我们就能够抵挡邪恶、邪灵的这些所有的攻击，在我们的身上，我们就可以保持能够健全，能够抵挡得住，站立得住。 Jadi oleh sebab itu ketika kita menghadapi ancaman dunia ini, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga di dalam situasi yang sulit, di dalam kekelaman, kita juga tetap bisa berdiri teguh. 我们以为是我们是穿上真正的军装，套在我们的身上，戴着头盔在路上走吗？ Apakah kita pikir bahwa mengenakan perlengkapan senjata rohani itu adalah seperti pakai ketopong, pakai baju prajurit, bawa senjata berjalan gitu. 那是保罗写给以弗所书那个时代的教会，那个时代的罗马军队就是这样的穿着。但是换到现在的时代里面来，他所讲的意思也刚刚所讲的信心的钢盔，或是盔甲，或是鞋子，或是刀剑，都是这个我们要应变进这个抵抗这个势力的一个最重要的一个装备。 Dan pada saat itu memang Paulus itu menceritakan kepada jemaat Efesus itu adalah menggambarkan kondisi tentara Romawi di saat itu memang mengenakan pakaian seperti itu. Tapi saat sekarang ini Paulus maksudkan 也就成为我们的保护。 Paulus maksudkan tuh kita mengenakan ketopong keselamatan, mengenakan baju cira itu adalah perlengkapan untuk menjaga diri kita. 然后我们有坚定的一个盾牌，任何攻击来的时候，我们就抵挡得住。 Sehingga ketika musuh datang menyerang, kita ada ketopong, kita bisa menangkisnya. 当我们危险来到我们的前面的时候，我们的刀剑拿出来的时候，是一个很尖锐、很力道的一个武器，就可以攻击。 Sehingga ketika bahaya datang menyerang kita, ketika kita mencabut pedang kita adalah pedang yang sudah sangat tajam, yang bisa memotong apapun. 圣灵是我们的剑，圣经是我们的剑的里面的训练的道开始起来，让我们更加的尖锐的一个地方。 Sehingga firman Tuhan itu adalah pedang rohani kita, di mana ketika kita cabut keluar itu sangat tajam sekali. 所以好像圣经的话语，就好像我们在属世的这个疫情的里面，好像打上了一个疫苗一样。 Jadi seperti pedang rohani itu sama seperti ketika
kita menghadapi COVID itu, kita divaksin. 就我们可以抵抗到那些病毒来侵犯我们， Sehingga tubuh kita bisa timbul imun tubuh yang bisa menahan, melawan serangan virus itu. 我们在世界的时候，我们都知道要全副军装来，全副的配备来防止疫情。 Ketika kita hidup di dunia ini, kita tahu kita harus perlengkapi secara lengkap semua senjata untuk menahan serangan virus 但 COVID. 是我们在生活的里面却没有装备自己，却没有预备自己，却没有抵抗这些整个攻击的准备的时候，我们就很快就成为倒在那里的人。 Tapi seringkali ketika dalam kehidupan nyata kita tidak memperlengkapi diri kita dan mempersiapkan diri dengan baik, ketika serangan datang, kita akan jatuh tergeletak. 穿上军装不是兰坡，不是电影里面的英雄， Kita 一个人就可以杀进全场。 Kita mengenakan perlengkapan senjata itu bukan berarti sama seperti seorang hero yang di bioskop yang kita nonton yang langsung bisa menyerang masuk. 属灵的军队、属灵的战士，他是有编队的，他是有一个组织的。 Sebenarnya satu laskar prajurit itu dia itu ada formasi, ada satu pasukan. 所以这些战士站在一起的时候，每一个独立就是一个战士；当他合在一起的时候，就是一群战士一起打仗的人。 Sebenarnya laskar itu dia kalau dia sendiri berdiri sendiri, saat dikumpulkan bersama-sama dia akan jadi satu pasukan, satu tim yang kokoh. 今天我们来到教会里面，就是所有的战士都在这里。 Hari ini ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ini semua adalah pasukan laskar Kristus. 我们有同样的口令， Dan kita mendengar satu seruan yang 我们有 sama. 同样的态度，同样的配备。 Kita mempunyai perlengkapan yang sama, sikap yang sama. 当那敌人来攻击的时候，他们就会靠在一起， Ketika musuh datang menyerang, mereka akan menjadi satu. 他们就会互相的能够抵御那些来攻击他们的人。 Sehingga mereka bersama-sama akan menahan gempuran dari musuh. 在罗马时代，罗马兵丁的打仗是所向无敌，他们很会打仗。 Di zaman Romawi itu, tentara Romawi itu tiada tandingan dan mereka sangat hebat dalam 就好 berperang. 像这图片是一样，当他们危险来到的时候，他们就重新改变，他们就互相的依靠，他们就把盾牌排列成一起，把他们的钢盔跟上面全部罩住，以至于所有的攻击，这些所有的武器丢下来的箭，他们都不受遭害，因为他们互相的在抵御这些问题。 Sehingga ketika musuh datang menyerang, mereka itu akan membentuk formasi yang baru dengan mereka punya perisai disatukan di atas dan di bawah dan semua senjata yang menyerang mereka itu akan tertahan. 所以只有一个勇士是很危险的， Tapi kalau sendiri akan sangat berbahaya. 有一群勇士们 Tapi kalau satu tim, satu kelompok, 一起被建造，一起被训练，一起装备，都有一个很好的一个演练。 dan mereka dilatih, dibina, dibentuk bersama-sama. 那个时代的军队跟这个时候的军队是完全不同时代了。 Dan memang pasukan tentara di masa lalu dengan sekarang sudah berbeda. 以前可能拿着刀剑就可以解决问题， Dulu hanya pakai pedang sudah bisa selesaikan 现在 masalah. 可能拿着特别的特别的好的枪、特别的武器，都是一样的在打仗。 Tapi sekarang pasukannya semua menggunakan senjata-senjata yang 他们 canggih 现 untuk 在的 berperang. 钢盔更有智慧， Dan mereka sekarang semua menjadi lebih 他们 maju. 可以晚上、白天都看得到。 Dan mereka bisa melihat pada siang maupun malam hari. 他们一样腰上面束了这样子的很紧的一个腰带，带了很多的子弹跟武器。 Dan di ikat pinggang mereka itu begitu banyak senjata, ada granat dan senjata 我很喜 lainnya. 欢看这种电影， Saya suka menonton film-film seperti ini. 这些勇气全副军装的开始冲锋陷阵。 Karena mereka adalah pasukan yang diperlengkapi secara lengkap untuk maju di medan perang. 今天在我们的世界里面，一样的会有很多时候会来征战， Dan di dunia sekarang ini
seringkali dan selalu akan terjadi peperangan. 会有很多的攻击来到我们的前面， Begitu banyak serangan datang di depan kita. 但是军队他们会一直演练， Tapi sebagai tentara mereka akan selalu mempersiapkan di latihan terus. 他们会检查他们的武器是不是可以用， Mereka akan senantiasa memeriksa senjata mereka itu apa siap dipakai. 他们会把他的刀枪磨得雪亮， Dan mereka punya senapang, mereka punya pedang, selalu mereka 他 bikin 们 mengkilau. 随时准备上战场。 Dan senantiasa setiap saat mereka siap perang di depan. 有一次我在以色列旅行， Pernah sekali saya ketika tamasya ke Israel, 在餐厅里吃饭， waktu makan di restoran, 看到另外一边有一群军队的人进来，他们要吃饭， di sisi lain saya melihat ada satu pasukan tentara yang masuk untuk makan 然 juga. 后他们坐下来， Kemudian mereka duduk. 然后坐下来的时候，他们身上都背着枪， Waktu duduk itu mereka masih pakai itu 然后戴着头 senjata, 盔， masih pakai ketopong. 他们就坐在那桌上。 Mereka duduk di meja makan. 那看到饭菜来了， Ketika makanan sudah disajikan, 他们就穿着军装， dalam kondisi lengkap dengan 他 senjata, 们就开始吃饭。 mereka tetap makan. 那我觉得这些士兵太辛苦了， Saya pikir tentara ini begitu susah ya. 他们的枪、他们的帽子，为什么不放到旁边，好好吃一顿饭？ Kenapa tidak senjatanya ditaruh di sebelah dengan semua perlengkapan, makan dengan baik. 以色列人就告诉我，我们的军官、我们的军队是随时准备作战。 Maka orang Israel itu ngomong ke saya, yang pasukan Israel itu setiap detik menit siap perang. 他是战士， Mereka adalah laskar 他不 prajurit. 是老百姓， Mereka bukan penduduk 他不 biasa. 能把他的枪放到旁边， Mereka tidak bisa melepaskan senjata mereka taruh di samping. 因为他们只要听到一声枪响或是一个危险来的时候，他的身体就转换，枪就拿出去了。 Karena kalau mereka dengar suara senjata atau serangan datang, mereka langsung bisa terobos keluar. 也许你会听过以色列的军队不太会输的， Mungkin saudara pernah dengar tentang pasukan Israel. 以色列的军队是很强悍的。 Mereka adalah pasukan-pasukan yang 当 hebat, 他们开始 berani. 面对困难、危险的时候，他们就全部拿着枪对外了。 Karena ketika mereka menghadapi kesulitan dan serangan, mereka langsung bawa senjata maju ke depan. 这是战士， Ini adalah laskar prajurit. 每一双鞋子、每一个位置、每一个穿着都非常的重要。 Jadi setiap apa yang mereka kenakan, yang mereka pakai, sepatu mereka, semua itu begitu penting. 我每次喜欢出去爬山， Saya suka daki gunung. 我以前爬山的喜欢穿一些慢跑鞋，就漂亮，然后就上山去了。 Saya dulu kalau mau mendaki gunung suka pakai sepatu kets yang indah, langsung daki. 然后上山还要拍照， Dan sampai di atas foto-foto. 但是我的脚好痛。 Tapi kaki saya sakit. 会爬山的就告诉我， Maka yang biasa daki gunung dia akan ngomong. 你穿错鞋子了。 Pendaki itu ngomong kamu salah pakai sepatu. 登山有登山的鞋子，慢跑有慢跑的鞋子，它的结构是不一样的。 Dia bilang untuk daki gunung, untuk jogging itu sepatu itu semua berbeda. 同样的，今天我们要做什么，像什么，我们要打什么仗，我们就必须有什么的装备。我们只要是一个战士，我们必须全副武装，是全备的，是合身的，是合宜的。走路起来、跑步起来、涉水起来的时候，鞋子不会脱落的，这是好的战士。 Untuk menjadi seorang laskar yang tangguh, yang kuat, kita harus memperlengkapi diri kita dengan semua perlengkapan persenjataan yang tepat, pakai kenakan sepatu yang tepat, sehingga di dalam peperangan dalam bentuk apapun kita sudah selalu siap. 现在我们有疫苗可以打， Hari ini kita bisa vaksin, 我们可以阻绝大部分的危险。 kita bisa menghindarkan diri dari banyak bahaya. 新的危险继续上来， Tapi bahaya-bahaya yang lain yang baru itu terus bermunculan. 你还不能停止的。 Saudara tidak bisa berhenti. 在你有生之年， Ketika kita masih hidup, 危险不断的来。
bahaya itu tidak pernah berhenti datang. 所以我们每天总要警醒， Oleh sebab itu harus senantiasa waspada. 我们要出门的时候就要小心， Waktu keluar rumah harus hati-hati. 我们做任何事情的时候就要预备。 Lakukan hal apapun harus persiapkan diri dengan 我们 baik. 既然是属神的军队，我们就有军队的样子，他们是打胜仗的人。 Kalau kita ada laskar Kristus, kita harus mempunyai gaya seorang laskar yang siap memenangkan perang. 今天不一定要是 mega church， Hari ini tidak perlu mesti jadi gereja mega 就 church. 像以色列是这么小， Seperti bangsa Israel begitu kecil, 但是他们训练有素，他 tapi 们一起对外，他们面对世界的时候，他们就是强悍的战士。 tapi mereka dilatih dengan sedemikian rupa, ketika mereka menghadapi serangan dari luar mereka bersatu dan begitu luar biasa. 真理堂对所有的教会的会友，他就是个战士，每一个人就是漂亮的战士，女生也是一个战士。当他们在战斗的时候，他们所有事情都井然有序，他们都做得非常的好。他们在世界，在整个 community 里面看到这教会干干净净、漂漂亮亮，出去的时候觉得说这里面出来的人真的是非常的棒。 Oleh sebab itu setiap kita hari ini yang ada di tempat ini, kita ini adalah laskar Kristus, baik lelaki maupun wanita. Dan kita harus mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa, sedemikian baik, sehingga kita keluar dari tempat ini, kita adalah laskar Kristus yang hebat, yang bisa berperang untuk menang. 基督徒是世界的光， Orang Kristen adalah terang dunia, 但是不是 Christmas light， tapi bukan lampu Kristus. 不是只有圣诞节的时候他就张灯结彩， Bukan pada saat Natal saja dihias dan menjadi begitu 他 indah. 在世界黑暗的时候，他成为光，成为帮助。 Tapi ketika di dalam dunia yang penuh kegelapan ini, dia tetap menjadi terang dan penolong yang 基 sesungguhnya. 督徒是盐， Orang Kristen itu adalah garam. 盐是要有功效、有功能的，它能够医疗，它能够医治，它能够保护的。 Dan sebagai fungsi garam, dia harus bisa menyembuhkan dan untuk bisa menjadi penolong. 以弗所书教导我们，每一个人要穿戴全副的军装，束上腰带，带上钢盔，那个坚定的信心，带着整个抵挡世界的攻击。 Sehingga di dalam surat Efesus, Paulus ini mengatakan bahwa kita harus mengenakan senjata perlengkapan rohani itu, yaitu ketopong keselamatan, baju jira, dan ikat pinggang, dan siap untuk menghadapi musuh. 所以那本圣经就是剑， Dan firman Tuhan, Alkitab itu adalah senjata pedang. 你的剑利不利？ Tajamkah pedang yang saudara miliki? 你的剑亮不亮？ Terangkah pedang yang saudara miliki? 假使你还不是很亮，假使还不是很利，想办法把你的剑磨亮。 Kalau pedang saudara masih kurang tajam, coba diasah sampai tajam. 想办法把圣经好好的读，好好的消化， Bacalah firman Tuhan, olahlah dengan baik. 让圣经的话语就像你的血液流在你的身上， Sehingga firman Tuhan itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh Anda. 充满了战士的血缘。 Dan kita dipenuhi dengan darah seorang laskar 你的 Kristus. 血液的健康是非常的好的。 Dan kesehatan daripada aliran darah itu sangat penting. 这个世界在改变， Dunia sedang berubah. 全世界都在移动。 Seluruh dunia sedang berputar, berubah. 一个疫情3年来的时候，重新整个世界翻转。 Dan selama 3 tahun COVID ini dunia diputar balikkan. 人跟人的距离越来越近， Jarak antar sesama manusia tidak semakin dekat. 但是关系却越来越远。 Dan jarak semakin dekat tapi relasinya semakin jauh. 有时候我们在家里跟孩子叫孩子吃饭，孩子都不来的。
Kadang-kala kita panggil anak untuk datang makan, mereka nggak mau datang. 但是我用 WhatsApp 叫他，他就来， Tapi waktu saya panggil pakai WA dia datang. 因为他用电脑跟你对话，他跟你直接对话了。 Karena dia tidak mau ngobrol langsung tatap muka, dia mau by phone. 今天跟台湾随时就可以 conference， 直接就看得到，但是假使没有关系，看得到也没有用。 Hari ini kita kalau mau dengan Taiwan konferensi langsung bisa segera, tetapi kalau tidak ada hubungan, kelihatan juga nggak ada 今天 gunanya. 的世界非常的快速， Hari ini perputaran dunia ini begitu cepat 你 perubahannya 晚 juga. 上睡觉，白天起来的时候，世界已经又转。 Malam tidur, pagi bangun sudah berubah dunia ini. 我们要抓住时代的机会。 Oleh sebab itu pegang erat kesempatan di dunia 过 ini. 去3年，全世界重新恢复到一个起跑点。 Dan 3 tahun berlalu, akhirnya dunia ini kembali ke titik awal. 我们要准备开始起跑了。 Kita mau mulai melangkah lagi. 你准备好了？ Apakah saudara sudah siap? 你准备在下一个世代里面成为成功的人，成为是一个见证的人，还是被打败躺在地上的那个人？ Apakah saudara sudah siap menjadi orang yang berhasil di dunia ini atau siap untuk dikalahkan? 求神帮助我们真理堂的所有弟兄姐妹，不只是印尼雅加达的教会，它是世界的教会，它跟世界的教会成为是兄弟姐妹一起合一在一起，彼此分享我们的对话，我们的所有的都成为世界的帮助。 Kita harapkan bahwa jemaat GKK ini bukan hanya gereja di Indonesia, tapi gereja yang mendunia, di mana bersama-sama gereja sedunia untuk menjadi satu dan menjadi pertolongan bagi banyak orang. 在一个回教世界的国家，基督徒非常重要。 Di dunia yang mayoritas adalah Muslim, peran gereja begitu penting. 不是其他的人很重要，是你很重要。 Bukan orang lain yang penting, tapi setiap saudara adalah orang 我 penting. 们都被神所呼召起来，成为属灵的军队， Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi laskar Kristus. 而且是打胜仗的军队。 Dan mesti menjadi laskar Kristus yang menang perang. 在这新的世代的里面，我们都成为是一个全副军装的勇士们。 Dan di era yang baru, dunia yang baru ini, kita harus menjadi laskar Kristus yang diperlengkapi senjata rohani yang komplit. 当我们再一次来再见面的时候，我们都报告神所喜悦的事情，说：“真弟兄，我们越来越好，我们在这世界里面越来越光彩，我的家庭是越来越和好，越来越被祝福，我的教会成为教会里面的榜样，能够帮助更多的地方。” Nah, mungkin di tahun yang akan datang ketika ketemu saya lagi, saudara bisa melaporkan, memberitahukan GKK semakin baik, keluarga kami semakin baik, dan peran kami semakin baik, dan hidup kami semakin memancarkan keindahan Tuhan. 神看千年如一日，一日如千年。 Tuhan melihat 1000 tahun seperti satu hari 1000 tahun. 神怜悯我们留的这一口气，是不愿意一人沉沦。 Tuhan memberikan kita nafas kehidupan supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. 我们要找机会，旁边还没有信主的，就帮他一把，就带他一把。你是见证人，但是你不是挡在那里的人，因为你是没有见证的人，所有人看到你传福音，他就退后了。 Oleh sebab itu kita melihat di sekitar kita, jika ada orang yang belum diselamatkan, mari kita beritakan Injil, bantu dia, menjadi saksi bagi dia. Karena kita adalah bagian jadi saksi Kristus, bukan menjadi penghambat untuk orang percaya kepada 求 Kristus. 神帮助我们今天元宵节吃汤圆，欢喜快乐，甜蜜蜜。但是我们在这里彼此劝勉，当我们再见面的时候，彼此的拥抱，然后彼此的赞美，然后说我们又战胜了一年。 Kiranya Tuhan menolong kita di Cap Gome ini, kita bisa bersama-sama bersuka cita dan kita saling menasehati sehingga kita bisa menjalani tahun ini dengan satu kekuatan yang baru. 我看到2楼有好多年轻的这些弟兄姐妹， Di lantai 2 saya melihat begitu banyak anak youth yang hadir. 这是教会未来的希望。
Mereka adalah harapan masa depan gereja. 他们不是只是听到， Mereka hanya bukan dengar khotbah, 他们看到前面的长辈都是属灵的军队，都是彼此相爱，他们就在后面一代一代的跟着。 mereka akan melihat senior-senior di depan bagaimana mereka adalah laskar Kristus yang diperlengkapi senjata lengkap menjadi saksi dan mereka akan satu generasi demi satu generasi mengikut dari belakang. 他们出去外面的时候就是光彩，就是鼓掌。 Dan mereka ketika keluar dari gereja, di luar mereka akan hidup dengan memancarkan kemuliaan 恳 Tuhan. 求神帮助这些下一代的人，在世界里面各行各业都是领袖，都是杰出，都是爱主、爱家的人。 Dan diharapkan bahwa segenap jemaat di berbagai bidang platform kita ada, kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan baik. 我们一起低头来祷告。 Mari kita tunduk kepala berdoa. 亲爱的天父，我们谢谢你在2023年的开始，在